Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Jumaat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung bab 4 lagi, iaitu kereaktifan logam. Kita masih lagi dalam topik kereaktifan logam, ya. Semua-semua dia maklum kita masih lagi berada pada bab 4, ya. Bab 4 iaitu kereaktifan logam. Dan hari ini kita akan tengok satu topik 4.3, pengekstrakan logam daripada bijihnya. Ya. Pengekstrakan logam daripada bijihnya. Sila lihat buku teks ataupun boleh lihat pada skrin, serta bersedia dengan buku SPS. Ya. Buku SPS kita akan bincangkan nanti muka surat 74, ya. 74, 75. Itu habislah. Bolehlah kita buat latihan pengukuhan. Ya, baik. Jadi istilah yang digunakan di sini iaitu pengekstrakan. Ekstrak ni maksudnya dia keluarkan. Dia keluarkan daripada biji. Contoh kalau misalnya adalah seketul, contohlah kita ambil ni, katakanlah saya lukis ni seketul biji, ya. Seketul biji. Daripada seketul biji ni bukan semuanya, ya, bukan hanya 100% mengandungi logam yang dikehendaki. Hanya sebahagian saja, mungkin hanya 20% saja. Mungkin hanya 25% daripada sebiji ataupun seketul biji yang dijumpai tersebut. Ya. Jadi istilah pengekstrakan ni maksudnya kita nak keluarkan dia, nak keluarkan benda ataupun logam yang memberi manfaat kepada manusia, ya. Jadi apakah yang dikatakan pengekstrakan logam? Iaitu satu proses untuk memperolehi sesuatu logam daripada bijihnya. Sebenarnya saya sebutkan tadi, daripada katakan sebiji ini bukannya semua, ya, bukannya semua diambil untuk dijadikan sebagai logam, ya. Mungkin sebahagian saja, katakan ni seketul, lah. Mungkin hanya sebahagian saja, mungkin yang ni je, ya. Mungkin itu saja, yang ni je yang mengandungi logam. Itu maksud ekstrak. Ekstrak artinya kita keluarkan, kita dapatkan daripada biji dia punya kuantiti logam yang memberikan manfaat. Okey. Kemudian kita tengok jadual siri kereaktifan logam. Jadi seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni, jadi siri kereaktifan logam ni mesti kita ingat, mesti kita hafal. Mesti hafal. Kalau tak hafal, tak ingat, memang ada masalah sikitlah. Jadi kita akan tengok pengekstrakan logam ni melalui beberapa keadaan. Kita akan tengok berdasarkan karbon dan juga hidrogen. Ya. Jadi logam-logam yang berada di atas unsur karbon, ya, yang ni, kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium ni. Jadi pengekstrakan dia melalui elektrolisis, ya, melalui elektrolisis sebatang logam dalam keadaan lebur. Lebur ni maksudnya daripada pepejal berubah kepada cecair. Itu maksudnya lebur. Jadi bagi logam yang lebih tinggi daripada karbon, bagi logam yang lebih tinggi daripada karbon seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium ni, ya, pengekstrakan logam daripada sebatang logam tersebut adalah melalui proses yang dipanggil elektrolisis. Ya, elektrolisis maksudnya menggunakan elektrik, ya, elektrik yang kita telah belajar masa tingkatan 2. Jadi bagi logam yang berada di bawah daripada karbon dalam siri kereaktifan logam pula, jadi pengekstrakan adalah melalui penurunan, ya, melalui penurunan oksida logam. Dia beza, ya. Kalau yang di atas pada karbon,
elektrolisis. Tapi kalau misalnya di bawah karbon menggunakan kaedah penurunan, penurunan. Jadi dijelaskan di sini, iaitu bagi logam yang lebih rendah daripada karbon dalam SKL, pengekstrakan logam daripada biji logam adalah melalui penurunan oksida logam, dengan karbon lah, dengan karbon. Tapi bagi logam kuprum, kita tengok bawah ni, logam kuprum, pengekstrakan logam dilakukan melalui pemanasan terus sebatian logam tersebut. Kuprum dan juga merkuri, dia tak ada kaedah elektrolisis, dia juga tidak menggunakan kaedah penurunan oksida logam, tetapi dia buat dengan cara pemanasan terus sebatian logam tu. Maknanya kalau dia jumpa kuprum tu ataupun merkuri, dia akan panaskan saja. Dia panas, kemudian jadi cair, kemudian terus terbentuknya kuprum ataupun merkuri. Manakala bagi unsur argentum dan juga emas ataupun aurum, dia wujud dalam bentuk unsur dalam kerak bumi. Dia tak perlu diekstrak, dia dapat terus direct emas. Baik, kemudian kita pergi kepada page yang sebelah. Okey. Jadi kita tengok bagaimana proses pengekstrakan besi. Ini contoh besi. Salah satu daripada logam yang kita akan lihat iaitu pengekstrakan besi. Jadi kita tengok ni, gambar ni adalah menunjukkan pengekstrakan besi di dalam relau bagas. Nama alat ni ialah relau bagas. Jadi macam mana? Dia ada struktur kita tengok sini. Okey, pertama campuran biji besi. Katakan jumpa biji besi ataupun dipanggil juga oksida besi yang dipekatkan, arang kok dan juga batu kapur dimasukkan ke dalam relau bagas melalui bahagian atas relau bagas. Maksudnya nak keluarkan sekarang ni dia nak keluarkan besi. Dia nak keluarkan besi daripada biji dia. Jadi kena campur dengan arang kok dan juga batu kapur. Kemudian dia dah masuk dalam tu. Kemudian yang kedua, semburan udara yang sangat panas daripada bawah ni, daripada bahagian bawah, dipampkan ke dalam relau bagas melalui bahagian bawah relau bagas. Jadi akan terhasil iaitu sanga dikeluarkan satu, yang kedua leburan logam dikeluarkan. Yang nak dikeluarkan ni di sinilah yang nak diperolehi iaitu logam. Sanga ni maksudnya ialah lebihan lah, macam dia punya saki baki, saki baki daripada biji tersebut. Yang kita nak ialah logam tersebut. Okey. Yang ketiga, langkah yang ketiga, tindak balas yang berlaku dalam relau bagas tu pada suhu yang sangat tinggi, sangat tinggi. Penghasilan ferrum, dia akan terhasil ferrum, iaitu di mana apabila arang kok ataupun karbon bertindak balas dengan oksigen dalam udara panas untuk menghasilkan karbon dioksida dan juga haba, seperti mana yang ni. Okey, apabila karbon tindak balas dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Kemudian daripada karbon dioksida yang terhasil bertindak balas dengan arang kok yang panas yang selebihnya untuk membentuk karbon monoksida yang merupakan ejen penurunan yang kuat. So seperti mana sini, iaitu persamaan kimia, iaitu karbon dioksida bertindak balas dengan karbon membentuk karbon monoksida. Kemudian karbon monoksida dan karbon menurunkan oksida besi kepada besi. Besi, iaitu seperti mana ditunjukkan di sinilah. Di sini. Kemudian penghasilan sanga, iaitu batu kapur ataupun kalsium karbonat ini terurai untuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Kalsium oksida bertindak balas dengan benda asing, seperti pasir atau silikon dioksida dalam biji besi untuk bentuk sanga atau kalsium silikat. Kalsium silikat. Okay, pada suhu yang tinggi dalam relau bagas, apa yang berlaku? Apa yang berlaku pada suhu yang tinggi dalam relau bagas? Jadi ferrum yang dihasilkan akan melebur. Lebur ini daripada pepejar kepada cair. Leburan ferrum ini mengalir ke bahagian bawah relau dari semasa ke semasa.
Leburan ferrum ni dituang keluar ke dalam acuan dan dibiarkan menyejuk dan membeku. Leburan ferrum yang membeku ini dikenal sebagai besi tuangan. Besi tuangan. Sanga yang dihasilkan akan melebur. Okay. Leburan sanga ini juga mengalir ke bahagian bawah relau. Oleh sebab leburan sanga adalah kurang tumpat daripada leburan ferrum, sanga terapung di atas leburan ferrum. Dari semasa ke semasa, leburan sanga dikeluarkan dan digunakan untuk membuat tapak bangunan dan juga jalan. Itulah bagaimana proses pengekstrakan besi ataupun biji besi. Okey, kita ada apa? Kemudian isu pelombongan di Malaysia. Isu pelombongan di Malaysia. Jadi isu pelombongan di Malaysia ni dia melibatkan beberapa kesan. Kesan mungkin kesan kurang baiklah ataupun impak yang kurang baik kepada alam sekitar. Yang pertama, penggunaan tenaga elektrik yang banyaklah. Pelombongan ini menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Kemudian pencemaran udara oleh gas yang dihasilkan dari lelau bagas. Yang ketiga, pemusnahan habitat akibat pembinaan lombong. Yang keempat, pencemaran bunyi oleh jentera pelombongan. Yang kelima, hatisan tanah akibat penggalian bijih. Yang keenam, pencemaran air akibat pencucian bijih. Dan yang ketujuh, pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. Jadi ini isu-isu yang berkaitan dengan pelombongan di Malaysia. Okey, jadi kira-kiranya selesailah kita punya topik bab 4 sampai isu pelombongan di Malaysia. Jadi kita lihat sekarang ni semua murid dikenaki membuka buku SPS, buku SPS. Buka muka surat 74. Sekarang ada tak buku? Ada kan buku kan? Okey, 74 ya. Jadi di situ tengok soalan nombor 1. Kita tengok sama-sama. Ya, masing-masing tengok. Siri kereaktifan logam dan pengekstrakan logam. Cuba buat dulu sekejap. Cuba buat sekejap dulu. Cuba masing-masing buat dulu ya. Cuba masing-masing buat dulu ya. Okey, dah buat dah ke? Okey, kita tengok nombor 1 ya. Tengok nombor 1, bincangkan pengekstrakan logam daripada bijihnya. Yang jawapan tu dah ada di atas.
Arus elektrik, arangkok, kurang, leburan, lebih, memanaskan. Okey, kita tengok kotak yang atas tu, elektrolisis. Ada tak siapa yang nak cuba? Awak kena tahu ya, siapa yang mencuba dalam kelas online, dia ada markah PBD, ya, iaitu markah penilaian bilik darjah. Jadi kalau awak mencuba, jadi saya akan rekodkan sebagai awak punya PBD tu. Ketinggilah markah awak. Ada tak yang nak cuba? Siapa nak cuba? Yang tu, yang elektrolisis. Ada tak yang nak cuba? Okey. Siapa tu ya? Siapa yang menggunakan nama Husna Zahidan tu? Husna Zahidah? Siapa? Siapa nama? Ha? Tak dengar? Pasal apa tak dengar? Ataupun ada orang lain nak cuba? Sebab saya tak dapat dengar suara tu. Tak tahu lah macam tak. Untuk yang kotak utama tu, elektrolisis. Ada tak? Kairah nak cuba tak? Mana Nofu Kairah? Ada tak ni nak cuba ni? Yang lain ni macam mana? Saya sedang menunggu ya. Saya menunggu ni. Menunggu awak bagi respon. Ada tak yang nak cuba ni? Muka surat 74 ni SPS. Minta respon sekarang. Ada tak? Siapa nak cuba? Okey, siapa yang nak cuba tu terus je onkan mic dan jawab. Cepat. Jangan buang masa. Untuk yang kotak yang pertama tu, apa jawapan tu? Salah tak apa. Kita cuba. Pilihan jawapan tu dah ada di atas tu ya. Masukkan 6 pilihan jawapan tu dalam ruang tempat kosong yang disediakan tu. Lebih realiti tu. Baca daripada awal. Logam atau baca daripada awal. Logam yang lebih realiti daripada kabel dengan mengalihkan apa? Apa yang boleh mengalihkan? Alihkan apa? Arus elektrik. Okey, arus elektrik melalui memanaskan kot. Kan bukan memanaskan. Apa dia? Leburan. Okey, leburan. Maksudnya logam atau biji. Jadi logam yang lebih reaktif daripada karbon. Yang lebih reaktif ni maksudnya yang berada di sebelah atas dia. Ya, yang kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium tu dia lebih reaktif. Ya. Jadi dia diekstrak dengan mengalihkan arus elektrik. Kan kita kata elektrolisis kan. Mengalihkan arus elektrik melalui leburan ya. Dia menggunakan kaedah leburan oksida logam. Okey, yang berada di bawah karbon iaitu seperti zinc, ferrum, timah dan juga pelambang.
Pemanasan biji logam dengan karbon ni macam mana? Logam yang apa? Itu macam mana? Logam yang kuat. Logam yang kurang reaktif. Daripada karbon dia serap dengan Memanaskan biji. memanaskan biji logam bersama karbon atau apa? Arang. Okey, arang. Okey, arang. Okey, selesai soalan 1, kita pergi pada nombor 2. 2 tu relau bagas, relau bagas. Jadi kaji rajah tentang ini boleh refer buku teks muka surat yang tadi muka surat berapa? 148. 149. Dia kata namakan unsur ni sebelum tu. Kaji rajah tentang pengekstrakan besi daripada bijinya seperti hermatit ataupun nama kimia ada ferrum 2 oksida. Jadi cari ferrum 2 oksida. Ya, tengok pada gambar ni, tengok ferrum 2 oksida, ya. Ferrum 2 oksida dan magnetik ataupun ferrum 3 oksida. Okey, A. Namakan unsur-unsur yang membentuk biji besi. Apa unsur-unsur yang terbentuk daripada biji besi? Siapa nak cuba? Unsur-unsur yang membentuk biji besi. Yang membentuk, bukan yang dihasilkan, yang membentuk. Ferrum, macam ferrum 2 oksida tu dia terbentuk daripada unsur apa? Daripada unsur apa? Siapa nak cuba? Dia dah key point tadi, ya, dia dah sebut di situ apa dia ferrum dalam soalan, cuba gariskan dalam soalan tu, dalam soalan tu iaitu gariskan ferrum 2 oksida. Gariskan tu. Okey, satu lagi dia kata ferrum 3 oksida kan? Ferrum 3 oksida. Jadi sebenarnya ini biji besi lah ni. Kedua-dua ni adalah biji besi. Dia terbentuk daripada unsur apa? Unsur apa yang membentuk dia? Siapa boleh cuba? Dia terbentuk daripada unsur apa ni? Daripada perkataan dia itu sendiri, daripada nama saja. Ni kita panggil sebatian ni. Ferrum 2 oksida ni dan juga ferrum 3 oksida ni adalah sebatian. Dia terbentuk daripada apa? Daripada unsur apa? Ada dua. Daripada perkataan ni dan perkataan ni. Jadi apa unsur dia? Ada tak nak cuba? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh ni? Fatihah? Saya nak awak respon, jangan senyap je. Penuh respon. Jadi unsur apa? Awak boleh cuba, boleh cuba. Daripada unsur apa? Tak dengar? Tak dengar ke suara cikgu? Dengar tak? Tak, slow lah cikgu. Dengar. Slow lah. Okey, tak apa. Yang dengar tu. Yang dengar cuba jawab soalan ni. Unsur apa yang membentuk ferrum oksida ni? Boleh tak dengar?
Inilah daripada perkataan ni, daripada perkataan tu sendiri. Pertamanya apa? Ferrum tu sendiri. Okey, unsur ferrum. Ya, ferrum. Ferrum tu unsur. Ni oksida ni daripada perkataan apa? Daripada unsur. Oksida ni daripada unsur apa? Oksida. Daripada unsur, dia mesti ada kaitan dengan ni, sebutan dia tu. Oksi apa? Daripada unsur oksigen lah. Tulis situ. Jawapan itu. Ya. Unsur, ferrum dan juga oksigen. Okey. K. Kalau B tu K ialah sejenis karbon. Ini awak boleh tengok tadi. Gambar tadi ya. Gambar tadi. Gambar yang ni adalah bagas ni. Adalah bagas. Okey. Dia kata K ialah sejenis karbon. Namakan K. Apa K tu? Arangkok. Arangkok ya. Tulis situ. Arangkok. C1. Namakan L. Maknanya uji besi ni ditambah dengan K. K itu tadi kita dah jawab, iaitu arangkok. Dan L itu ialah Batu kapur. batu kapur. Ataupun kalau nama kimia dia apa dia? Batu kapur ni. Batu kapur nama kimia dia apa dia? Batu kapur tu betul dah. Tapi kalau nama kimia dia apa dia? Batu kapur. Dia panggil apa batu kapur? Kalsium apa? Karbonat. Ni bukan karbonat, karbonat ya. Kalsium karbonat ni. Di atas sini. Ni. Ya. Nampak tak ni? Batu kapur atau kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat. Kemudian nyatakan fungsi L. Apa fungsi kalsium karbonat tu? Apa fungsi kalsium karbonat? Apa fungsi kalsium karbonat? Kalsium karbonat. Apa fungsi dia? Tahu tak? Fungsi kalsium karbonat. Dia apa? Dia bertindak balas dengan siapa? Dia tindak balas dengan siapa? Tindak balas dengan siapa? Kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Kalsium oksida. Kalsium oksida di bawah ni kan, awak tengok yang ni. Kalsium karbonat dia membentuk kalsium oksida yang bertindak balas dengan benda asing seperti pasir atau silikon dioksida untuk membentuk sanga. Jadi awak tulis kalsium karbonat ataupun kita kata L tadi ya. L membentuk kalsium, ini boleh tambahlah, membentuk kalsium oksida yang bertindak balas dengan benda asing ini yang bertindak balas dengan benda asing seperti pasir. Pasir itu nama kimia dia silikon dioksida. Ya, untuk membentuk sanga. Sanga tu nama kimia dia dah kalsium silikat. Sampai sinilah poin dia. Tulis itu. Semua orang tulis. Buat selalu ya. Dan lepas ni kita nak tengok muka surat 75. 75. Bagi yang baru masuk tu, tadi siapa baru masuk? Hawa keluarkan buku SPS 74. Okey, muka surat 75. Dahsyat apa tadi tu? Apakah gas M dan bahan N
gas M. Apa gas yang keluar? Tengok adalah bagas tu ya. Tengok adalah bagas ni tadi. Gas apa yang keluar? Gas ni dia ada jelaskan tadi. Dia ada jelaskan pada melalui ini. Gas apa? Gas karbon. Karbon apa? Gas karbon. Ini nampak ni. Gas apa ni? Ini gas ha? Ya? Tulis tu. Gas apa tu? Gas apa tu Fatihah? Dan bahan apa? Bahan apa yang terbentuk? Yang di bawah. Apa yang terbentuk? Bahan N tu. Siapa boleh jawab? Apakah bahan N? Ada tak yang jawab? Ada? Ibrahim? Oh Ibrahim. Kau dengar tak suara cikgu ni Ibrahim? Dengar ke tak dengar? Left pula. Siapa ni? Nak cuba? Apa jawapan tu? Apa bahan, apa gas M dan juga bahan N? Ada tak yang nak cuba? Kenapa senyap je ni? Tidur belaka ke? Nanti cikgu wajibkan awak onkan kamera nanti. Dengar tu. Dah jawab lah. Apa jawapan ni? Tak tahu. Dah tu tengok, cuba tengok. Awak tengok tak buku teks tadi, apa bahan N tu yang keluar? Tengok gambar apa? Leburan logam. Leburan logam. Dia tak ni, leburan logam tu yang dikeluarkan tu, awak tengok kiri kanan di kanan dia tukar je tu. Yang tengok pada buku SPS tu dia dah tulis besi tulen lebur kan. Lepas tu dia yang sebelah kiri dia tu bahan N. Dalam buku teks tu dia terbalik. Dia susun tu. Jadi kalau logam dah keluar, yang satu lagi tu ialah bahan N tu ialah ni lah. Sanga. Jadi awak jangan hafal dia kedudukan di belah kanan ke belah kiri, itu tak penting. Kadang-kadang dia boleh ke kiri, boleh ke kanan. Ya. Jadi bahan M tu ialah sanga. Gas M tadi ialah gas yang keluar daripada relau bagas tu adalah gas apa? Berdasarkan formula kimia ni, gas apa yang keluar ni? Gas? Apa ni oksida? Karbon dioksida. Okay, gas karbon dioksida. Itu selesai nombor D. E. Lengkapkan persamaan perkataan untuk tidak balas ferrum 3 oksida dengan karbon dalam relau bagas. Ni ada dalam buku ni. Tengok, ferrum 3 oksida tambah karbon, apa dia punya hasil dia? Siapa cuba? Ferrum tambah karbon dioksida. Okey, ferrum tambah karbon dioksida. Habis itu, nombor F. Terangkan mengapa besi dapat diekstrak daripada bijinya dengan menggunakan karbon. Jawapan itu isi 40 je. Karbon adalah daripada ferrum. Apa dia? Apa dia punya tempat kosong tu? Karbon adalah apa dia? Kita nak tengok dalam SKL. Dalam SKL, ferrum dengan karbon ni siapa duduk atas? Siapa yang duduk atas? Karbon. Jadi kita kata karbon adalah ada apa?
SKL tu apa maksud dia yang disusun tu? Dia disusun tu berdasarkan apa? Berdasarkan kereaktifan kereaktifan. Maksudnya nama dia pun siri kereaktifan. SKL maknanya logam yang paling atas dia paling reaktif. Logam yang paling bawah logam yang kurang reaktif. So sekarang ni karbon dengan ferrum. Jadi kita kata karbon adalah lebih reaktif daripada ferrum. Okey, selesai. G, apakah yang boleh dibuat daripada leburan sanga? Sanga tadi yang dikeluarkan tu, apa kegunaan dia? Sini ada. Sanga sampai ni, baca ni. Baca ni. Apa kegunaan dia? Tapak rumah boleh? Boleh tak tapak rumah? Tak Boleh boleh. kan? Tak boleh tapak rumah. Apa beza tapak rumah dengan tapak bangunan? Sama je lah. Okey. Jadi tapak rumah tu boleh lah. Tapak rumah. Jambatan boleh? Tak boleh. Okey, tak boleh. Tapak jalan raya? Boleh. Tapak jalan raya boleh. Konkrit? Tak. Okey, konkrit tak boleh ya. Okey, jadi dua ya, tapak rumah dengan tapak jalan raya. Itu kegunaan leburan sanga. Kemudian H, nyatakan satu biji lain yang juga dapat diekstrak dengan cara yang sama. Selain pada biji besi, apa lagi yang boleh selain pada biji besi? Guna cara yang sama, iaitu guna relau bagas. Boleh tak? Jawab. Apa lagi biji yang ada selain pada biji besi? Boleh tak cuba? Apa lagi pelombongan yang awak tahu? Awak belajar pelombongan daripada pelombongan biji besi. Apa lagi pelombongan? Ada tak yang cuba? Biji apa? Biji timah cikgu. Biji timah ya. Biji timah. Okey, nombor 3. Anda diberi beberapa isu alam sekitar. Ini tadi isu isu pelombongan lah ni. Yang tadi isu pelombongan. Ya, ini isu pelombongan ya. Kenal pasti dan tandakan right isu pelombongan dan impaknya kepada kehidupan dalam konteks tempatan atau global. Okey, kita tengok. Yang pertama tu, pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. Ya ke tak? Ya ke tak? Pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. Berlaku tak? Berlaku ke tak berlaku? Berlaku ke tak berlaku pencemaran udara? Berlaku. Okey, berlaku. Tikkan situ. Yang kedua tu, pembebasan gas yang menipiskan lapisan ozon. Ada tak? Tak ada. Okey, tak ada. Penggunaan elektrik yang banyak. Ada tak situ? Ada. Okey, ada. Right. Pencemaran udara disebabkan oleh gas daripada relau bagas. Ada? Ada. Okey. Penghasilan bahan yang menyebabkan kanser. Tak ada. Tak ada. Pemusnahan habitat akibat pelombongan. Ada? Ada. Okey, ada ya. Pencemaran bunyi disebabkan oleh jentera pelombongan. Ada. Okey, ada. Penggalian biji mengakibatkan hakisan tanah. Tak ada. Tak ada.
Ada tak akisan tanah? Ada. Akisan tanah ada. Ada. Akisan tanah ada ya. Okey. Selesai yang tu, buka muka surat 76, praktis pengukuhan 4. Praktis pengukuhan 4 ya. Buka praktis pengukuhan 4. Muka surat 76. Antara unsur berikut yang manakah membentuk bauksit? Ini daripada awal. Daripada awal kita punya asal. Bauksit tu terbentuk daripada apa? Ya. Bauksit. Kat Kuantan ada bauksit ya. Pelombongan bauksit. Mana bauksit? Ni bauksit. Jadi bauksit ni apa dia? Dia punya unsur yang membentuk bauksit. Aluminium dengan oksigen. Aluminium dengan oksigen. Okey. Aluminium dengan oksigen. Kemudian jawapan dia tu 2 dan 3 lah ya. 2 dan 3 C ya. 2. Persamaan di bawah ini mewakili tindak balas antara zinc dengan oksigen. Jadi apakah sebatian P? Zinc oksida. Zinc oksida. Okey, 3. Di manakah kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam? Antara zinc dengan ferrum. Okey, antara zinc dengan ferrum. Nombor 4. Maklumat di bawah menunjukkan beberapa logam dalam siri kereaktifan logam. Magnesium, X, Y, kuprum. Kereaktifan berkurang. Okey, antara berikut yang manakah yang tidak boleh mewakili X dan Y? X lambung, Y aluminium. Aluminium. X pelambang, Y aluminium ya. Aluminium. Okay. Jadi jawapan dia A di situ. Kemudian bahagian B. Susunkan magnesium dan zinc mengikut tertib kereaktifan yang semakin menurun. Okey, selepas natrium, kalsium, lepas tu tengok. Magnesium. Okey, magnesium ya. Magnesium, ini ingat ni. Okey, magnesium. Kemudian aluminium, kemudian Karbon. dah kita tengok, kita nak magnesium dengan zinc je. Jadi lepas aluminium, zinc ya. Zinc. Okey, B. Bulat 2 biji logam yang dapat diekstrak dengan memanaskannya bersama karbon. Baru kita belajar tadi. Apa dia? Ferrum dengan timah. Okey, ferrum dengan timah. Okey. Kemudian bahagian C. Bahagian C. Jadual bawah menunjukkan pemerhatian bagi tindak balas logam dan oksigen. Ini yang kita dah buat sebenarnya sebelum ni ya. Okey, dia beritahu ada logam zinc dalam jadual tu, kemudian kuprum. Yang zinc terbakar dengan nyalaan terang yang merebak dengan perlahan, kuprum membara dengan malam. Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Apa pemboleh ubah yang dimalarkan? Agaknya apa yang dimalarkan ni? Yang kita tetapkan, kita ada zinc dan juga kuprum ya. Zinc dan juga kuprum. Jadi apakah yang kita malarkan? Ini apa yang kita malarkan? Ada yang cuba? Kuantiti logam. Kuantiti logam ya. Kuantiti logam. Mesti pastikan kuantiti logam ni sama lah. Semuanya sama banyak. Kalau satu spatula lah ya. Boleh ubah dimalarkan ialah kuantiti logam. Kuantiti logam. Kemudian pemboleh ubah yang dimanipulasi. Apa yang kita ubah? Jenis logam. Jenis logam ya. Pemboleh ubah yang manipulasi jenis logam ya. Kemudian pemboleh ubah yang bergerak balas PUB.
Apa yang nak kita Reaktifan perhatikan? logam terhadap oksigen. Kereaktifan logam ke atas, kereaktifan logam ke atas oksigen ya, ataupun terhadap oksigen ya. Kemudian soalan B, jelaskan pemerhatian bagi kuprum. Sekarang ni dia dah beritahu membara dengan malap, tapi kita kena jelaskan kenapa kuprum ni bila dipanaskan dia membara dengan malap. Kita nak kaitkan dengan apa? Kupon bertindak balas kurang cergas dengan oksigen. Okey, kuprum bertindak balas kurang cergas dengan oksigen. Kalau kita ingat lagi tak SKL Boleh tak awak sebutkan SKL? Siapa boleh sebutkan SKL tanpa tengok? Tanpa tengok buku SKL, siri kereaktifan logam. Siapa boleh sebut? Cara ingat tak? Cara ingat. Kalau nak semua tu. Siapa ingat? Siapa nak sebut? Cara ingat. Kalau Nak cari Maggi ayam. nak cari Maggi ayam. Maggi ayam. Okey, lagi. Cikgu Zaini. Cikgu Zaini haruslah faham sains. Betul? Pasal cucu Hang Ajim. Pasal tu kita PB ya. Pasal cucu Hang HG Agih Emas ya. Agih Emas Aurung. So pastikan bilangan dia 15. So sekarang ni ya, kita tengok kedudukan kuprum ya. Kuprum. Jadi kuprum berada di bawah ni. Okey, bawah. Maksudnya dari segi kereaktifan dia kurang lah ya. Dia kurang. So kita kata kuprum bertindak balas kurang cergas dengan oksigen. Tuliskan persamaan C ya, tulis persamaan perkataan bagi setiap tindak balas. Maksudnya untuk zinc dengan kuprum. Yang zinc tu macam mana tindak balas dia? Zinc tambah oksigen. Yang pertama tu zinc tambah Oksigen. Zinc tambah oksigen. Produk dia? Kupon tambah Dia dah oksigen. hasil dia. Apa dia? Zinc tambah oksigen ni hasil dia apa? Zinc oksida. Okey, zinc oksida. Itu yang kedua. Kuprum tambah oksigen. Kuprum tambah oksigen menghasilkan apa? Kuprum oksida. Okey, kuprum oksida. Okey, selesai itu D. Apakah fungsi hablokalium manganat 7? Apa fungsi hablomangganat 7? Membekalkan oksigen. Okey, membekalkan oksigen. Bila kita panaskan kalium kita panaskan kalium manganat 7 ni, dia akan membebaskan oksigen. Oksigen itulah yang akan membantu pembakaran ya. Kemudian E1. Jika pelambang membara. Ini dia beritahu soalan lain lah. Jika pelambang membara dengan terang dalam oksigen, diduksikan kedudukan pelambang. Ingat pelambang. Ini pelambang lah. Okey. Diduksikan kedudukan pelambang. Siapa nak cuba? Pelambang ni dia nak bandingkan dengan zinc macam mana? Ya. Kita kata macam mana? Kita kata pelambang. Sebab kita sekarang ni dalam kurang reaktif. Daripada zinc, tetapi lebih reaktif daripada kuprum. Pelambang kurang reaktif daripada zinc. Zinc kenapa kita zinc? Sebab dalam eksperimen tu kita guna zinc. Tetapi kalau nak bandingkan dengan kuprum, tetapi lebih
reaktif ya, lebih reaktif. Nak banding dengan siapa? Bandingkan dengan daripada kupron. Okey, daripada kupron. Oleh itu kita kata apa? Oleh itu plumbum Terletak di antara zinc dan kuprum. terletak di antara zinc dan juga ferrum. Antara zinc dan ferrum. Okey. E2, susun 3 logam di 2E1 mengikut tertib kereaktifan yang semakin meningkat. Antara tiga-tiga tu apa dia? Yang bawah sekali apa dia? Kita nak susun. Apa yang mula-mula? Antara tiga tu. Zinc, kuprum dan juga plumbum. Siapa yang kurang reaktif? Ikutlah tengok susunan ni. Ya, kita ada ferrum. Ini ferrum. Kita ada plumbum, kita ada kuprum. So yang kita nak susun mengikut tertib Kuprum, plumbum, zinc. Kuprum, plumbum, zinc. Kuprum. Sebab apa kuprum dulu? Sebab Kenapa dia kuprum? kurang reaktif. Dia kurang reaktif berbanding plumbum dan juga zinc ya. Tak ada dah. Habis dah. Selesai. Jadi bila awak selesaikan ni tak adalah kerja awak kan. Kalau tidak nanti awak kena buat kerja rumah. Saya tak nak bagi kerja rumah kau. Jadi awak selesaikan tu di sini ya. Jadi alhamdulillah kita selesai bab 4 ya, insya-Allah nanti kelas yang seterusnya pada minggu depan tu start daripada hari apa ya, jadual awak seperti mana saya tunjukkan tadi. Jadual PDPR jadual PDPR awak ialah pada hari Senin. Senin tak ada, Selasa. Selasa tak ada. Hari Rabu. Jumaat je. Selasa, sorry. Hari Selasa dengan hari Jumaat Selasa, Jumaat. Jadi ada sebarang pertanyaan nak tanya? Nanti jangan lupa jangan lupa isi yang ni ya, Google Form ni. Google Form kehadiran. Setiap kali mana dia Google Form tadi? Ni. Google Form kehadiran. Jangan lupa isi sebaik saja kelas ini berakhir. Jadi kalau tak ada apa-apa kita berhenti di situ. Terima kasih banyak. Sekian saja kita baca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr inna insana lafi khusr ila allazina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Terima Terima kasih, Go. Sama.